Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati kepada Dr. Ashraf Ismail, yang terima kasih Doktor kerana sudi bersama dengan saya dan juga anak-anak tingkatan 5 Sedari. Okey, Okey, jadi insya-Allah ai murid, kita akan teruskan untuk slot semarak kita pada hari ini. Okay, kalau macam semalam kita dah berkongsi dengan anak-anak berkaitan dengan profession perguruan, hari ini cikgu Cita bawa khas untuk semua anak-anak salah seorang doktor yang mana telah berkhidmat dalam bidang beliau dan cikgu tak perlu bercerita dengan panjang. Jadi cikgu ingin ambil kesempatan ni kita ada lebih masa lebih kurang 30 minit ya doktor? Ha. okey. Boleh. Okey, jadi kita akan terus kepada yang pertama mungkin pengenalan sedikit latar belakang doktor dan juga pengalaman. Okey. Dipersilakan doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cikgu Syita. Uh, Adik-adik, anak-anak murid yang saya kasih sekalian. Okey, mesti mu berminat nak dengar cerita pasal doktor kan, insyaAllah. So, terima kasihlah jemput Cikgu Syita untuk sama-sama kita kongsikan tentang kerjaya seorang doktor ni. Sedikit pengalaman, nama diberi Muhammad Ashraf bin Ismail. Merupakan salah seorang doktor yang sekarang ni sedang berkhidmat di Singapura. Um, Alhamdulillah sudah berkhidmat dalam bidang perubatan ini selama 12 tahun. 2 tahun setahun di Malaysia, setahun di Malaysia dan juga lagi 11 tahun berada di Singapura. Alhamdulillah, satu banyak benda lah kalau kita nak bercerita dan sebagainya. Tapi insyaAllah sekarang ni masih lagi bekerja di Singapura dan insyaAllah akan terus berkhidmat lah di sini untuk satu jangka tempoh yang insyaAllah akan datang. InsyaAllah. Okey doktor, itu sedikit latar belakang daripada Dr. Ashraf lah. Hmm. Okey, kalau boleh tahu doktor bidang apa ya, sebab kita maklum kalau doktor ni dia ada bahagian dia kan, mungkin Hmm. doktor sakit puan, betul tak? Doktor Betul. bedah, kalau doktor Betul. bahagian apa tu? Okey, doktor ni sebenarnya dia ada banyak bahagian. Betul apa yang Cikgu Syita sebut. Mm-mm. Doktor ni dia mula kita panggilkan sebagai general doktor. Bila kita keluar, kita masuk lepas keluar daripada universiti, dipanggil sebagai house officer, HO. Selepas tu dia dah Mhm. berkhidmat selama setahun atau 2 tahun, maka lalu dia akan diberikan satu gelaran baru yang disebut sebagai medical officer ataupun MO. Maka daripada situ, MO. MO, dia akan sebut kata MO. Selepas itu, seorang doktor itu dia boleh membuat keputusan untuk masuk ke bidang-bidang yang dia mahu. Dan Mhm. banyak bidang kita ada dalam dia hampir ratusan bidang lah. Bukan Mhm. ratusan, 40 ke 50 bidang. Tetapi ada salah satu cabang bidang tu yang dipanggil sebagai family medicine ataupun perubatan keluarga. Orang biasa sebut doktor biasa. Tapi ayat yang sebenarnya adalah family medicine. Maksudnya dia bercerita tentang perubatan-perubatan yang banyak bersekitar dengan sebelum masuk hospital atau berjumpa dengan doktor pakar ke hospital, dia akan lalui doktor-doktor yang disebutkan sebagai perubatan keluarga ini untuk kita refer kepada bidang ni. Jadi kita tengok semua. Cikgu Syita kata bidang perbidanan ke? Tak, perbidanan pun kita tengok juga. Jantung ke? Jantung pun kita tengok juga. Semua kita tengok. Jadi itu namanya family medicine namanya. Di situ. Hmm. Okey, family medicine doktor. Oh, Perubatan keluarga. perubatan keluarga. Maksudnya dia merangkumi kepada semua bidang, betul? Betul, dia semua bidang. Tapi Oh, okey okey. dia bukannya satu je tapi dia semua. Dia uruskan semua. Hmm. Okey. Oh itulah baru tahu, baru dengar tu sebenarnya doktor. Hmm. Uh, Hmm. okey, okey doktor, kita pergi pada yang soalan seterusnya. Kalau untuk menjadi guru, laluannya adalah mereka perlu ada lulusan ataupun kelayakan pendidikan dan Hmm. melalui slot ataupun sesi temuduga. Kalau doktor pula macam mana doktor? Boleh tak kongsi pada adik-adik sedari? Mungkin ada dalam kalangan pelajar kita yang ialah mungkin dalam senarai mereka, cita-cita mereka ada yang ingin menjadi doktor. Mungkin doktor boleh kongsikan pada adik-adik sedari. Okey. Uh-uh. Adik-adik saudari yang sekalian, okey, semua tanya macam mana kita nak jadi doktor. Sebenarnya nak jadi doktor ni sebenarnya mudah.
Dia kata mudah. Ya, tapi satu benda je lah kena buat, kena belajar. Jadi selalunya laluan kepada semua adik-adik tingkatan 5 selepas selesai kepada PMR adalah untuk mendapatkan tempat belajar perubatan. Okey. Dekat sini dia pecah kepada dua. Satu dalam negara, dua luar negara. Dalam negara dia melalui seperti mana semua universiti, iaitu pelajar-pelajar perlu mula dengan antara dua. Satu melalui matrikulasi, lepas tu ataupun yang kedua ambil STPM, ataupun yang ketiga adalah program khas universiti. Kita panggil matrikulasi universiti ke macam tu lah, persiapan universiti untuk bidang perubatan juga. Jadi dia ada 3. Setiap universiti ni pun ada juga dia punya program untuk pelajar-pelajar medical lah, ataupun pelajar-pelajar untuk mengambil bidang perubatan. Dan bidang perubatan ni sangat-sangat kompetitif. Maksudnya dia menyebabkan semua orang yang dalam ni semuanya kalau dia nak kena belajar banyak sikit untuk bagi dia nampak dan faham. Itu kaedah dalam negara. Luar negara pula dia ada banyak kaedah dengan seperti di Indonesia, di India ataupun di negara-negara luar seperti Ireland, Australia, New Zealand dan United Kingdom. Tempat-tempat ini merupakan tempat-tempat pelajar-pelajar pergi untuk mendalami bidang perubatan lah. Dan saya alhamdulillah diberikan kekuatan untuk belajar di Republic of Ireland selama 5 tahun di sana, 5 tahun setengah di sana untuk sambil berkelana, sambil belajar untuk melengkapkan bidang ijazah perubatan. Jadi waktu tu umur doktor berapa doktor? Waktu tu kalau nak cerita dia lepas SPM 18 kan? SPM. Lepas SPM 18. Jadi lepas SPM tu lepas kita apply dekat JPE atau MARA. Jadi adik-adik semua kalau yang pandai yang nak belajar jadi doktor ni, satu benda belajar sungguh-sungguh dan apply ataupun cuba mohon kita panggil sponsor ataupun tajaan daripada MARA dan juga JPA, scholarship untuk JPA dengan MARA dekat jadi kena tengoklah dekat dia punya website untuk apply untuk bidang perubatan ni. Memang dia akan buka untuk setiap tahun. Jadi adik-adik boleh cakna dan tengok tawaran yang dikeluarkan oleh MARA lah dan juga JPA ni selalunya. Jadi daripada situ mula-mula selalunya kita akan lepas habis daripada daripada SPM, antara masuk matrik, masuk STPM ataupun masuk persediaan. Kalau kita dapat sponsorship ataupun scholarship, kita akan dapat persediaan punya program untuk kita pergi ke universiti luar negara. Dekat situ dia mengambil masa lebih kurang setahun ke 2 tahun lah. Jadi daripada situ umur 20 tahun macam tu baru je kita nak mula masuk dalam bidang perubatan. Jadi perubatan ni minimum 5 tahun. Dia tak ada pendek daripada tu. Jadi 5 tahun, 2 tahun, campur 5 tahun dan 7 tahun. Jadi 7 tahun lah kita kena belajar paling minimum untuk mendapatkan kelayakan sebagai seorang doktor. Jadi kebanyakan doktor kalau dia keluar daripada SPM, dia mengambil masa lebih kurang 6 ke 7 tahun. Itu baru cerita pasal untuk menjadi seorang doktor. Belum lagi cerita kepakaran, itu cerita lain lah. Tapi nak ceritanya bahawa dia ambil masa lebih kurang 7 tahun lah. So kebanyakannya orang umur 22, 23 dah kerja. Kita masih lagi belajar lagi lah selalunya untuk tempoh waktu tersebut. Jadi dekat situlah sekadar gambaran tentang macam mana pembelajaran perubatan, insyaAllah. Masya Allah, lama tu. 7 tahun doktor. Kita kalau belajar 4 tahun pun dah Masya Allah, dah rasa lama sangat. Okey, maksudnya tadi doktor sebut tadi kita mungkin adik-adik perlu peka dengan macam tadi doktor sebut pasal untuk JPA. Macam doktor sendiri dapat beasiswa macam tu ke? Ya, saya dapat beasiswa daripada MARA. Daripada MARA, okey.
Okey, faham. Okey, maksudnya kat sini, seperti apa yang dikongsi oleh Dr. Ashraf tadi, nanti akan ada satu tempoh di mana, akan diberikan makluman berkaitan, tawaran untuk sambung belajar ke luar negara. Betul tak Doktor, macam tu? Betul, betul. Okey, jadi waktu tu memang, adik-adik yang mungkin, mahu ataupun nak, jadi seorang doktor memang kena peka lah, memang sangat kena perlu peka, dan biasanya benda-benda ni memang, seperti yang kita kongsi semalam, memang kita akan dapat kalau macam kita sekarang ni lah dekat media sosial, mungkin, benda-benda tu hebahan-hebahan akan dikongsi di sana. Cumanya yang paling penting tu perlu peka lah. Okey, tadi doktor dah, kongsikan sedikit, berkaitan dengan, laluan, untuk, bergelar sebagai seorang doktor. Macam doktor sendiri, belajar di mana tu? Apa nama universiti tu Doktor? Dipanggil Universiti University College of Cork, CORK. Dia dekat bahagian dekat, kalau siapa yang tengok kat peta dunia tu boleh pergi kat United Kingdom kat atas sana. Okey, Daripada UK tu turun bawah ke bawah kiri sikit, itulah Republic of Ireland nama dia. Dekat situ. Dalam Republic of Ireland tu dia ada paling bawah sekali, paling selatan sekali, itu namanya Bandar CORK, Bandar Cork. Dekat situlah Cork, Bandar saya Cork. diberi peluang untuk belajar kat sana. Selama 5 Maksudnya tahun doktor di hidup sana sana. 7 tahun? Tak, 2 tahun di Malaysia, 5 tahun di sana. Yelah sebab tadi doktor sebut 2 tahun tu tempoh persediaan untuk kita pergi ke sana. Betul. Betul? Macam kalau macam contoh, yelah mungkin kalau ada pelajar-pelajar kita yang nak ke Mesir, di bidang-bidang yang tertentu, mereka akan ada macam tadilah, tahun persediaan. Macam contoh tahun persediaan tu perlu pelajari bahasa Arab, macam tu. So kalau Betul. bidang perubatan pun sama juga. Maksudnya Betul. dalam tempoh 2 tahun tu perlu ada tempoh persediaan. Jadi dalam tempoh persediaan tu, macam mana tu doktor? Apa-apa perkara yang diisi dalam tempoh 2 tahun tu? Okey, dalam 2 tahun tu sebenarnya dia kalau program luar negara ni dia ada 2 program yang dia ikut negara yang kita pergi. Contoh seperti kalau kita pergi ke United Kingdom ataupun Ireland, dia ada 2 exam yang digunalah sebagai exam kelayakan untuk masuk. Satu yang disebut sebagai A-level, yang kedua disebut sebagai IB, International Baccalaureate. Yang ni yang saya ambil lah, IB namanya program dia. Itu 2 tahun program, 6 mata subjek dan juga 3 subjek lain. Tetapi total semua 6, 9. Dan daripada situ baru kita dapat pergi ke sana lah, ikut kelayakan kita dan kita kena apply universiti. Itu satu. Yang kedua pula adalah di Australia contohnya, Australia dan New Zealand. Australia, kalau Australia dia ambil exam AUSMAT, AUSMAT, AUSMAT nama dia. Yang tu pun satu lagi projek lah, dia ikut ke mana universiti kita nak pergi dan sebagainya, tapi dia ikut berdasarkan ke mana negara mana kita nak pergilah. Jadi program persediaan kita ni dia ikut negara mana kita pergi. Itu secara asasnya lah untuk kita faham program persediaan tersebut. Jadi Indonesia pun ada program dia, negara lain pun ada program dia masing-masing. India pun ada program dia. Jadi kadang-kadang kita kena tahulah, kebanyakannya contoh macam program IB dan juga program A-level ni dia diterima hampir banyak universiti-universiti di seluruh dunia. Dekat situlah selalunya dia diisi dengan sebegitu insyaAllah. Okey, tadi itu sedikit, bukan sedikit sebenarnya banyak tu input yang kita baru tahu perjalanan untuk bergelar sebagai seorang doktor. Memang saya yang dengar ni pun ya Allah, memang kita pun kalau saya sendirilah memang tak mampulah. Okey, doktor saya nak tanya sedikit, kalau macam untuk saya kaitkan dengan profession saya sendirilah untuk bagi adik-adik faham. Okey, untuk profession perguruan dia perlukan kepada mungkin untuk dapat masuk ke ijazah pendidikan, mungkin diorang perlukan pointer yang 3.5 ke atas, perlu aktif dalam lepasan STPN ataupun setaraf dengannya. Kalau untuk kelayakan sebagai untuk apply doktor, maksudnya ada tak maksudnya kelayakan-kelayakan yang perlu anak-anak sedari ni faham, tahu dan mereka perlu pergi ke arah itu?
Boleh faham ke doktor soalan Boleh faham, saya? boleh faham. Ha, ha, Okey, ha. soalan ni soalan yang bagus sebenarnya. Sebenarnya untuk pengetahuan semua adik-adik, bidang perubatan adalah satu bidang di mana bidang yang sangat-sangat kompetitif. Apabila kita cakap kompetitif, maksudnya adalah sikit je orang dapat pergi, tapi ramai orang apply. Dia begitu. Ramai orang apply. Jadi sebab tu kalau kita tengok, kriteria untuk apply selalunya kita panggil above average. Selalunya macam 5A atau 6A atau 3A ke 4A. 4A ke 5A ke 6A itu boleh apply. Tapi yang apply tu kesemuanya kebanyakan mereka adalah mereka yang 8A, 9A, 10A. Maksudnya ceritanya kebanyakannya yang apply bidang perubatan kebanyakan gitu. Kenapa? Kerana dua perkara. Satu, sebab bidang dia memang dia begitu. Dia sangat kompetitif. Faham tak? Jadi nak tak nak, kalau adik-adik semangat nak jadi seorang doktor, satu benda jangan berhenti adalah belajar. Jangan berhenti belajar. Itu benda penting untuk semua. Yang kedua, pasal kurikulum dan sebagainya, seperti mana Cikgu Syita sebut, ya, dia juga penting, tetapi sepentingnya adalah kita kena pastikan bahawa kita punya keputusan tu lengkap, selengkap-lengkapnya lah. Yang tu lah, kalau boleh biar semua tu A, senang kata. Biar semua tu A. Maksud doktor lengkap tu saya terfikir juga lengkap tu maksudnya fully A lah maksudnya. Ya, betul. Oh. Dia kena lengkap semua. Dia tak boleh ni. Jadi sebab apa? Sebab bidang dia begitu. Bidang yang memerlukan ramai orang yang masuk tu semua, terlalu ramai orang nak apply. Jadi orang-orang yang tu pun semua apply benda yang sama. Dekat situ lah, insyaAllah. Okey, itu murid pelajar sedari. Okey, kalau mana-mana dalam kalangan awak yang mungkin bercita-cita nak bergelar sebagai seorang doktor, seperti mana yang dipesan oleh Dr. Ashraf, jangan pernah berhenti belajar dan pastikan straight A. Okey, tapi kena ingat tak ada perkara yang mustahil. Kalau kita berusaha bersungguh-sungguh dan rezeki, insya-Allah pasti akan dapat capai. Betul tak doktor? Betul, insya-Allah. Betul. Okey, tadi kita dah pergi kepada mungkin pengenalan doktor dan macam mana laluan doktor untuk bergelar sebagai seperti yang sekarang. Mungkin seterusnya doktor boleh kongsikan pada anak-anak sedari apakah cabaran doktor belajar. Kita faham sebab tadi pun doktor dah sebut fully A. Mungkin pasti ada cabarannya. Okey, boleh doktor kongsi pada adik-adik. Dia macam ni. Kita tak nak menjanjikan benda-benda yang manis pada anak-anak. Okey, kita kena berpijak pada realiti. Memang setiap perkara yang besar pasti perlukan pengorbanan. Jadi benda tu yang kita nak kongsi pada adik-adik sedari. InsyaAllah doktor. Okey, inilah soalan yang baik sebenarnya. Apabila kita cakap tentang cabaran belajar bidang apa untuk dapatkan A, untuk pastikan berjaya dan sebagainya ni. Dia ada 3 nasihat penting. Nombor 1, semua orang mampu buat. Itu nombor 1, kena faham. Semua orang mampu buat. Kalau kita mahu katakan kita mahu jadi seorang doktor, kita kena percaya bahawa kita mampu buat. Sebab apa? Sebab keyakinan kita untuk menjadi seorang doktor itu penting. Kerana kalau kita merasakan bahawa kalau kita tak yakin kita nak menjadi doktor, maka ini bukan tempat yang sesuai. Sebab apa? Sebab bidang doktor ini dia memerlukan kita kena bayangkan aku nak kena jadi doktor. Dia kena macam tu. Supaya dia kena cekal doktor. Dia kena cekal. Dia tak boleh sekadar ala kadar, dia tak boleh. Itu nombor 1. Kita akan cerita lepas ni tentang kerjaya tu. Tapi nak ceritanya kenapa dia perlukan begini. 1, sebab mata dan hati dia kena tekad untuk jadi seorang doktor. Jadi apa yang dilontarkan oleh subjek ataupun cara belajar, itu adalah cumalah halangan yang kita perlu lalui. Kita mungkin lemah dalam satu bidang. Contohlah nak jadi doktor tapi lemah bidang biologi. Jadi bila kita rasa kita lemah tapi kita nak jadi seorang doktor juga, maka kita kena faham bahawa kelemahan kita itu perlu diatasi. Sebab ia memerlukan kita mengatasi kelemahan itu untuk menjadi seorang doktor. Jadi nak ceritanya, kalau matematik itu wajib untuk dapat A, maka kita kena terror dalam matematik.
apa ni kita panggil ADMAT matematik tambahan. Kita Betul, nak betul, tak nak ADMAT. ADMAT, kita tahu benda tu susah tapi kita kena dapat A, jadi kita kena belajar sampai kita dapat A. Jadi nak beritahu kepada adik-adik semua, bukan isu berapa A, yang penting tekad kepala kita ni, hati kita ni untuk buat dan pastikan bahawa kita berusaha ke arah tersebut. Itu pokok pertama. Yang kedua, kita kena faham bahawa rezeki kita Allah SWT yang bagi. Satu rezeki besar yang Allah akan bagi adalah rezeki ilmu. Jadi nak tak nak kita tak boleh berhenti daripada meminta pada Allah SWT. Sebab asas dia adalah walaupun kita tahu atas kekuatan kita, kita kena sedar bahawa untuk mendapat apa yang kita panggil luar biasa itu, barakah itu, kita nak tak nak kita kena dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Itu nombor yang kedua. Yang ketiga pula, kita kena faham, bila kita nak jadi seorang doktor, kita kena duduk, kita memerlukan diri kita untuk berkumpul dengan mereka-mereka yang ingin menjadi doktor. Ataupun mereka yang ingin mencapai, kita panggil sebagai impian yang besar. Maka nak tak nak, kita perlu pastikan bahawa kita belajar itu bukan sahaja kita berseorangan, tetapi kita kena belajar bersama dengan kawan-kawan. Dan kita nak tak nak, kita kena pastikan bahawa kita duduk bersama dengan kawan-kawan yang ingin mencapai satu arah yang sangat besar. Maka nak tak nak, itulah keperluan untuk kita lalui. Sebab apa? Sepanjang belajar, walau baru SPM tu dah susah, nak cakap bidang perubatan jauh lagi susah. Tetapi hakikat susah itu bukan penting. Yang penting adalah hakikat yang kita kena faham, yang kita nak apa, dan kita kena pastikan kita capai apa yang kita perlukan untuk sampai kepada keperluan kefahaman tersebut. Itu satu benda yang kita wajib lalui. Jadi nak cakapnya, exam memang susah, bidang perubatan memang susah. Tapi susah pun, dia susah sebab kita kata susah. Kalau kita kata, aku nak jadi, maka jadilah dia. Tapi kalau kita kata susah, maka tak jadilah dia. Dia gitu. Itu satu perkara yang pokok yang kita kena faham. Aku boleh buat. Itu point dia. Aku kena rasa bahawa aku boleh buat. Kalau adik-adik semua boleh cakap, aku nak jadi doktor, aku boleh buat. Dan aku kena buat, maka kita akan buat. Tapi kalau kita rasa, aku nak jadi doktor, tapi susah lah. Dah banyak A lah. Ini baru cerita ASPM, belum lagi cerita subjek-subjek dalam perubatan, belum cerita lagi subjek-subjek dalam persediaan. Maka nak tak nak, dia perlukan satu mentaliti yang sangat berbeza. Maka adik-adik semua yang betul-betul berminat jadi doktor, nombor satu, akal kita kena kata kita boleh jadi dulu. Kalau kita mula, susah lah. Yang tu susah lah jawabnya. Allah Allah. Okey doktor, kita dengar ni pun rasa saya boleh buat tapi tak boleh. Cikgu Cita jadi cikgu dah, tak boleh jadi doktor pula. Okey, boleh lagi ya. Okey, anak-anak sedari, macam tadi doktor dah sebut, yang paling penting tadi bukan apa yang susah pada subjek ataupun bidang tu, tapi yang paling penting pada awak sekarang adalah kena set dekat kepala yang kita boleh buat. Itu yang paling utama. Kalau dah awal-awal dah kata saya tak boleh, saya tak, ni susah tu susah, tu memang agak sukarlah untuk capai. Sebab kesukaran ataupun mungkin ujian selepas bergelar sebagai seorang doktor pasti akan lebih besar. Okey, tadi kita dah dengar ialah cabaran untuk belajar. Mungkin doktor boleh kongsikan pula cerita-cerita manis ataupun ialah kelebihan sekiranya ataupun bergelar sebagai seorang doktor, ataupun kelebihan belajar dalam bidang perubatan, apa manfaatnya. Okey, boleh doktor kongsi? Boleh. Soalan ni soalan yang sangat menarik. Terima kasih cikgu kita tanya. Okey. Adik-adik pernah tak terfikir, ni kita terus kongsilah apa perasaan dia. Pernah tak adik terfikir kita boleh kenal orang itu di saat kita jumpa orang tu? Kita jumpa je dia, kita tengok je dia, baru kita dah tahu masalah dia. Sehebat itu kalau kita belajar, kita boleh nampak orang pesakit itu, dia masuk je dekat dalam bilik, kita dah tahu apa sakit dia sebelum dia buka mulut lagi. Meremam doktor. Dia boleh sampai kita.
Yang kedua pula, kekuatan kita kadang-kadang kalau kita cakap pasal ikut bidang. Kalau contohnya, saya pernah duduk dekat banyak bidang dan salah satu bidang kita duduk dekat bidang 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 apa ni, bidang paliatif ataupun perubatan yang hampir mati, sakit-sakit yang hampir mati. Kita duduk, kadang-kadang kita boleh duduk dengan dengan ibu bapa, kita panggil family member ataupun keluarga-keluarga pesakit untuk kita terangkan apa keadaan anak-anak ada, apa yang dia untuk risaukan tentang atuk dia. Kadang-kadang kita boleh bercakap dengan mereka untuk bagi tahu kepada mereka, mereka perlu bersabar dan sebagainya. Kedua pula, kadang-kadang kita boleh dapat apa yang disebutkan sebagai kepercayaan pesakit. Kepercayaan pesakit ni satu benda yang tak ada profession ataupun bidang yang boleh dapat, melainkan seorang doktor. Yang di mana hubungan seorang doktor ini dengan pesakit, dia adalah satu hubungan yang luar biasa. Dia sebab apa? Sebab pesakit ni dia akan cerita kepada doktor apa yang dia tak cerita kepada pesakit keluarga dia. Contohnya macam saya lah. Kadang-kadang pesakit tu dia memang simpan cerita dia. Dah bertahun-tahun, dia bertahun-tahun dia simpan, pendam perasaan dia kepada abang dia ataupun adik dia ataupun keluarga dia, maknya sebagainya. Dia datang ke bilik kita, lalu dia ceritakan. Lalu bila kita tanya dia kenapa, dia terus sebab dan keluar sepenuhnya cerita yang dia simpan selama 10 tahun, yang di mana dia tak pernah bercerita pun pada orang. So nak menceritakan kepada adik-adik betapa besarnya kehormatan seorang doktor itu diberi kerana kefahaman dia dan kebolehan dia untuk memberi rawatan. Bukan sahaja daripada fizikal, ubat dan sebagainya, tetapi daripada sudut emosi, daripada sudut spiritual seorang pesakit itu. Jadi itulah besar sebagai seorang doktor ini. Dia bukan sahaja bergelar tentang seorang doktor untuk merawat, tetapi dia juga memberikan semangat dan juga kekuatan kepada orang lain. Sebab itu bila belajar doktor ni, dia bukan sahaja cukup sekadar uruskan mesin, pusing-pusing, siap, tak. Ataupun kita bagi ubat ni, baiklah, tak. Tapi dia bercakap tentang manusia yang datang kepada kita untuk berkongsi benda yang sakit pada diri dia. Boleh jadi bentuk tu sakit atas kesakitan dan penyakit, boleh jadi demam, boleh jadi COVID, boleh jadi macam-macam. Tapi ada juga bahagian-bahagian, contohnya seperti, contoh kita ambil COVID, kan kita tengok pesakit tu nak tenat dah. Kita terpaksa berhubung dengan ibu bapa untuk bercerita, untuk mengkongsi apa masalah yang tengah berlaku. Dan kita terpaksa konsol ataupun terpaksa tenangkan keluarga yang mengalami episod-episod kematian dan sebagainya. Jadi itulah kalau kita nak cakap pasal kalau cakap profession doktor ni, boleh tengok macam mana doktor-doktor ni berperang dekat hospital sekarang ni dengan situasi COVID yang memang tak nak penuh dengan cabaran, tetapi dia mempunyai satu kepuasan yang sangat besar di mana tidak akan mampu dicapai oleh profession lain melainkan dalam bidang kedoktoran. Wallah. Mungkin doktor betul cerita berkaitan dengan semangat ni, saya teringat ialah atas pengalaman sendiri di mana bonda saya sendiri diuji disahkan sakit jantung setelah bertahun-tahun tak pernah diuji dengan kesakitan. Tiba-tiba tahun lepas disahkan sakit jantung, dan waktu tu memang kami terduduk dan ada dua keadaan sebenarnya waktu tu. Yang mana keadaan pertama, doktor pertama dia beritahu kepada saya yang ibu awak ni memang tak boleh sembuh ni. Memang tak boleh sembuh kecuali dengan pembedahan yang makan kos 30,000. Waktu tu memang saya tak ada lah kos banyak tu. Dan doktor yang kedua datang pada saya, dia cakap pasti mak awak pasti akan baik, pasti akan sembuh. Usaha, ikhtiar cara mungkin tak dapat moden, cara tradisional. Dan daripada kata-kata doktor yang kedua tu memang betul-betul memberikan semangat dan pengharapan kepada saya bahawa sakit itu ada jalan untuk kita ubati. Sebagaimana doktor sebut tadi, bukannya sekadar bermain dengan mesin, tapi memberikan harapan kepada orang yang kita sangkakan sihat tetapi diuji dengan kesakitan. Betul doktor, sangat-sangat kena dengan diri sendiri. Cikgu Syita, boleh tak saya kongsikan satu lagi pengalaman penting lah.
Boleh kepada doktor, adik-adik sila. dari kadang-kadang ada adik-adik sekarang adik-adik yang tengah pendam perasaan. Kadang-kadang ada benda yang disimpan dah bertahun-tahun dengan mood dan sebagainya. Ada yang ada masalah keluarga, ada yang ada masalah dengan urusan keluarga dan sebagainya lah. Kadang-kadang kan kita biasalah, saya faham kadang-kadang ada yang bergaduh dengan ibu bapa dan sebagainya, itulah keluarga kan. Dan saya tahu ada adik-adik yang juga mungkin ada murung, rasa bad mood, tak boleh nak buat apa kan. Jadi untuk mengetahui adik, sebenarnya kalau adik rasa adik memerlukan support ataupun bantuan, boleh jumpa doktor sebenarnya. Boleh jumpa doktor. So, doktor ni dia boleh bagi psychological support kepada semua. Saya teringat lagi seorang pesakit yang di mana dia datang jumpa saya. Dia cerita kepada saya yang dia ni pernah didera oleh ibu bapa dia. Dia tak pernah cerita benda tu dekat orang lain. Tapi pada satu hari, umur dia baru 19 tahun. Dia datang ke bilik untuk sakit kepala je. Ni cerita ni doktor ni bijak sikit. Dia hebat dia. Dia boleh tahu yang orang ni dia sakit kepala bukan sebab dia sakit kepala. Sebenarnya dia sakit kepala tu sebab dalam kepala dia tu ada benda yang emosi dia yang sangat tak stabil. Dan kita boleh tengok daripada cara dia bercakap dan mulut, riak muka dia pun kita boleh tahu. Jadi saya sempat untuk bercakap dengan adik ni lah. 18 tahun. Saya cakap kat dia. Saya cakap, adik, kita mula-mula ada tak benda, kita tanya dulu, ada tak benda yang nak dikongsikan? Saya cakap tak ada. Adik ni cakap tak ada. Saya sakit kepala je. Saya sakit kepala je kan. Setelah adik tanya. Jadi lepas tu saya tanya kepada dia, sakit kepala tapi dah datang 3 kali dah ni. Sakit kepala je. Kan? Sebab apa? Sebab dia nak BMC. Sebab dia tak nak pergi sekolah. Kan? Jadi kita tanya, adik tak pernah tak datang ni 3 kali dah 4 kali datang BMC ni. Kan? Kenapa nak kena datang? Dia cakap, sebenarnya dia ada benda yang dia pedam. Okey, tak apa. Lepas tu bila kita dengar daripada dia, kita tanya dia. Okey, kalau macam ni tak apa. Adik nak kongsikan tak? Lepas tu dia tengok mata kita. Lepas tu dia menangis. Menitip mata dia. Dia bercerita tentang macam mana dia dibesarkan oleh ayah dia. Lalu dia didera dan sebagainya. Dia cerita macam mana apa dia kena pukul dan sebagainya. Dia mabuk, ayah mabuk, pukul. Dia cerita balik apa yang berlaku pada diri dia dan benda yang disimpankan. Dia menangis-nangis cerita benda tu sebab dia kata tak ada orang pernah tanya pada dia tentang apa yang dia lalui dan apa yang dia ni kecuali doktor lah cakap. Dan disebabkan benda tu kita jumpa dan sebagainya, kita jumpa lagi, kita sempat hantar dia untuk berjumpa dengan psikologi dan alhamdulillah dia berjaya untuk bangun dan hadapi hidup dia dengan fasa yang baru dan insya-Allah kita doakan terbaiklah kepada pesakit tersebut. Jadi di situlah sedikit mungkin adik perlu terfikir boleh ke jadi kerja doktor macam ni, tapi nak ceritanya kerja doktor ni besar, bukan kecil dengan bidang dia. InsyaAllah. Allah alam. Okay. Masya Allah. Pesanan yang saya kira sangat-sangat bermanfaat kepada anak-anak sedari. Mungkin sebagai penutup doktor boleh tak mungkin ada tambahan peringatan ataupun nasihat khusus daripada Dr. Ashraf kepada anak-anak sedari. Okey, kepada anak-anak sedari yang dikasihi sekalian, sebenarnya benda penting kita apabila kita belajar ni satu je, ingat sampai bila-bila. Iaitu kita kena duduk dengan redha ibu bapa kita. Ini wajib sebab apa? Dengan tangan ibu bapa ini dan keredaan ibu bapa inilah yang akan memberi barakah yang kita sendiri tak sangka akan datang kepada kita. Kenapa? Kerana mereka inilah, doa-doa mereka inilah yang ditembak, yang Allah SWT akan kabulkan untuk bagi memastikan bahawa kita punya perjalanan hidup kita ini akan berjalan dengan lebih baik. Sebab itu, walaupun apa-apa pun, kita jangan sakiti hati ibu bapa kita dan kita sentiasa memohon maaf kepada mereka kerana mereka inilah yang akan membuka pintu ilmu kita, yang akan menyebabkan kita jadi apa-apa pekerjaya pun, cikgu ke doktor ke apa sekalipun, di situlah tempat barakahnya kehidupan kita dan penuh dengan ilmu yang kita boleh dapat hanya dengan doa mereka itu. Jadi jangan pandang kecil tentang hubungan kita dengan ibu bapa kita dan jangan lupa
sentiasa dekatkan diri kita dengan Allah SWT. Dan insya-Allah dengan dua kombinasi ini dan semangat kita untuk tekad untuk menjadi seorang yang doktor ke apa sekalipun, selagi mana kita lengkap tiga ciri ni, akal kita rasa kita boleh, kita jaga redha kita dengan ibu bapa, kita jaga hubungan kita dengan Allah SWT, jauh mana pun pergi, ombak macam mana pun, kita tetap akan terus lambung dengan lampung dan kita akan terus berjaya pergi jauh di lautan tersebut walaupun ombak sebesar gunung sekalipun. Allahu a'lam. Okey, Masya Allah. Terima kasih diucapkan pada Dr. Ashraf. Saya kira itu adalah sebagai penutup untuk temu bual kita pada hari ini untuk Selok Semarak. Okey, jadi manfaat besar sebenarnya anak-anak sedari bila kita dapat bersama-sama dengan seorang sosok tubuh yang bagi saya sangat-sangat memberi manfaat kepada diri cikgu sendiri. Okey, jadi cikgu berharap sangat-sangat dalam tempoh 30 minit ini walaupun sekejap, cikgu sangat-sangat berharap setiap butir bicara yang dituturkan dapat memberi manfaat kepada adik-adik yang hadir pada pagi ini. Okey. Jadi tanpa sebagai penutup saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada doktor atas kesudian meluangkan masa bersama saya dan juga anak-anak sedari. Doakan tidak lama lagi akan menghadapi percubaan SPM, seterusnya akan menghadapi peperiksaan SPM. Doakan kami di sedari dapat capai apa yang telah kami sasarkan. InsyaAllah. Terima kasih doktor. Sama. Alright. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Kalau ada, yelah, nak minum tak?